Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya Muhammad Iskandar bin Muhammad Yusri bersama rakan-rakan saya Irfan Daniel dan juga Abdul Rashid ingin buat presentation tentang Carrom. Jadi untuk pengenalan permainan Carrom. Permainan tradisional Carrom sejarah dikatakan berasal dari India. Di peringkat awal, permainan Carrom yang hampir sama telah dimainkan kira-kira 2000 tahun dahulu. Di zaman makam Tua Omniscient, ada yang mengatakan Carrom telah direkod cipta oleh Maharaja India, tetapi asal-usul permainan Carrom tidak diketahui dengan secara jelas. Tetapi ramai yang percaya permainan ini mula dimainkan di British. Jadi pertandingan Carrom pertama telah bermula pada sekitar tahun 1960-an di antara India dan Sri Lanka. Pertandingan peringkat kebangsaan juga diadakan di Pakistan, Bangladesh, Afghanistan dan Maldives. Sehinggalah pada tahun 1988, satu kongres telah dibuat dan Persatuan Carrom Antarabangsa telah dibentuk dan diluluskan pertubuhannya serta memperkenalkan Undang-Undang Carrom Antarabangsa yang pertama. Manakala di Malaysia, wujudnya Persatuan Carrom Malaysia iaitu Malaysia Carrom Association atau lebih dikenali sebagai Carromas dan merupakan badan yang diiktiraf. Jadi faedah permainan Carrom antaranya kita dapat mengisi masa lapang dengan bermain permainan Carrom. Selalunya kita bermain permainan Carrom pada waktu lapang bersama rakan-rakan. Jadi kita dapat menghiburkan diri sendiri dengan bermain Carrom dari membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Permainan Carrom dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Kita boleh bermain permainan Carrom dengan pelbagai lapisan masyarakat. Bermain Carrom juga dapat menerapkan semangat berpasukan dalam kalangan para pemain. Bermain Carrom juga merupakan hiburan yang menarik dan kita tidak memerlukan peralatan yang mahal ataupun kawasan yang luas untuk bermain permainan ini. Jadi permainan Carrom memberikan kita keseronokan tanpa perlu berbelanja. Okey, yang seterusnya permainan Carrom dapat menguatkan minda. Semasa bermain permainan Carrom, kita akan menggunakan 100% tumpuan untuk memenangi permainan Carrom. Dengan tumpuan yang kita berikan, kita mesti dapat mengasah minda kita supaya berfikir untuk mendapatkan cara dan taktik memenangi dalam permainan Carrom tersebut. Hal ini akan membuatkan minda kita lebih kuat dan cerdas. Permainan Carrom dapat mengasah bakat anak muda yang terpendam. Dengan bermain permainan Carrom, mereka pasti akan dapat mengasah bakat-bakat baru dalam diri mereka. Faktor yang menyebabkan permainan Carrom dapat mengasah bakat baharu dalam bermain Carrom kerana permainan Carrom adalah permainan yang mudah dan menyeronokkan. Dengan mengasah bakat-bakat baharu dalam permainan Carrom ini, anak-anak muda boleh menyertai pertandingan Carrom. Seterusnya adalah peraturan dan cara bermain Carrom. Asas dalam sukan Carrom adalah seperti pertama dalam pertandingan Carrom, pengurus dan jurulatih pasukan dibenarkan bermain. Kedua, pasukan yang hendak bertanding hendaklah berada di gelanggang 10 minit sebelum perlawanan bermula. Kemenangan percuma hendaklah diberikan kepada mana-mana pasukan jika pasukan lawan gagal berada di gelanggang selepas 5 minit dari masa sesuatu perlawanan dimulakan. Ketiga, jumlah pemain dalam satu pasukan bagi setiap perlawanan ialah 10 orang. Pasukan yang menurunkan kurang dari 10 orang pemain dalam satu perlawanan akan dibatalkan perlawanannya dan dikira kalah. Pasukan lawan yang mempunyai cukup pemain di gelanggang akan diberikan kemenangan percuma. Seterusnya adalah undang-undang pertandingan Carrom. Pertama, penentuan mula. Kedua, permainan biji Carrom yang warna hitam, putih dan merah. Ketiga, kedudukan pemain. 4, giliran memukul. 5, denda beramaran. 6, denda serta-merta. 7, biji Carrom terkeluar daripada papan Carrom. 8, Carrom berpusing, rolling seat. Seterusnya, cara bermain Carrom. Permainan Carrom mempunyai pelbagai cara untuk bermain. Di antara cara yang popular digunakan ialah pertama, pemain akan memasukkan buah Carrom ke dalam mana-mana lubang yang terdapat di setiap sudut papan permainan sebelum pihak lawan. 2, giliran akan berterusan sekiranya dapat memasukkan buah Carrom ke dalam lubang. Ketiga, manakala bilangan pemain pula adalah seperti 2 pemain,
duduk bertentangan antara satu sama lain. 3 pemain bermain untuk mata tanpa mengira warna. 4 pemain yang duduk bertentangan antara satu sama lain jadi satu pasukan. Satu pasukan untuk buah putih dan satu lagi pasukan untuk buah hitam. Cara pengiraan mata, buah hitam satu mata. Buah kuning ataupun putih 2 mata. Buah merah ialah 5 mata. Terdapat satu lagi cara bermain kerem yang dinamakan main lesen. Pemain mestilah memasukkan dahulu buah kuning, kemudian barulah perlu memasukkan buah hitam. Sekiranya buah hitam tidak berjaya dimasukkan, buah kuning perlulah diletakkan kembali di tengah papan main. Kedua, selepas berjaya memasukkan buah kuning dan hitam, barulah pemain boleh meneruskan permainan dengan memasukkan buah yang berbaki. Ketiga, pemain mestilah meninggalkan buah merah sebagai yang terakhir. Okey, untuk yang seterusnya adalah larangan ketika dalam permainan kerem. Pertama sekali, pemain yang tersentuh buah kerem semasa perlawanan, buah sendiri atau pihak lawan akan dikenakan denda tambahan sebiji buah. Semasa pukulan dibuat hanya sebelah tangan sahaja di atas papan kerem. Jika tangan sebelah lagi tidak dibenarkan menyentuh papan kerem atau meja untuk membantu semasa membuat jentikan. Sekiranya kesalahan ini dilakukan, pemain akan dikenakan denda sebiji buah. Seterusnya, jika pemain memasukkan buah kerem sendiri dan strikernya sekali serentak dalam satu pukulan dan tidak kira yang mana masuk dahulu, pemain itu hilang giliran dan ia juga didenda satu biji buah kerem. Jika pemain memasukkan buah kerem lawan dan kemudian diikuti striker dalam satu pukulan, ia akan kehilangan giliran dan denda satu biji buah kerem. Pemain memukul buah kerem secara terus semasa buah kerem tersebut berada di garis halangan, iaitu seat mati. Pemain itu sendiri didenda atau satu biji buah kerem dan hilang giliran. Semasa meletak striker untuk jentikan, pemain telah terkena atau terubah kedudukan buah kerem di atas papan. Pemain didenda sebiji buah kerem dan akan hilang giliran. Buah kerem yang telah terubah itu harus diletakkan semula di tempat asalnya atau paling hampir oleh pengadil. Larangan seterusnya, sekiranya striker pemain termasuk ke dalam lubang atau pemain tersentuh buah kerem dengan sengaja ataupun tidak sengaja sebelum sebarang buah dimasukkan, total denda sebiji buah kerem dan pemain tersebut hilang giliran. Buah denda diletakkan semasa habis giliran oleh pengadil. Peserta adalah dilarang makan, minum dan merokok sama sekali semasa perlawanan dijalankan, termasuklah gula-gula, gula-gula getah atau baisap. Peserta hanya dibenarkan minum setelah tamat setiap perlawanan. Sekiranya pemain makan atau minum, pemain akan dikenakan denda sebiji buah. Ketika pertandingan dijalankan, telefon bimbit pemain hendaklah dipadamkan atau berada dalam mood senyap. Sekiranya berbunyi sewaktu perlawanan, pemain akan dikenakan denda sebiji buah. Pemain tidak dibenarkan memegang meja atau papan pemain semasa giliran. Akhir sekali, pemain yang melanggar sama ada sengaja atau tidak sengaja papan kerem sewaktu permainan dan menyebabkan buah kerem berlari dari tempat asal akan dikira kalah dalam set permainan tersebut. Untuk yang seterusnya akan disambung oleh Iskandar. Okey, jadi untuk demonstrasi permainan, ini dalam video ni ada menunjukkan untuk step pertama kita perlu menyusun ke semua buah di tengah-tengah seperti dalam video. And then yang kedua ni kita menentukan giliran lah, dia ada banyak. So dalam video ni kita menggunakan shilling lah untuk menentukan giliran siapa yang okey, siapa yang mendapat giliran akan mengambil buah putih untuk dimasukkan ke dalam lubang. Jadi step ketiga ini adalah di mana dia duduk berhadapan di
tempat kerem dan tidak boleh mengubah kedudukan. Step keempat, masukkan buah ke dalam lubang. Okey, step kelima, jentik buah berwarna merah ataupun kita panggil sebagai buah queen ke dalam lubang, di mana selepas saja kita jentik bola queen tu ke dalam lubang, kita perlu memasukkanlah buah sendiri ke dalam lubang pula. Okey, untuk step 6 ni sekiranya orang tu berjaya masukkan ke dalam lubang masing-masing, dia dapat giliran dan sampailah sehingga habis perlawanan. Dan jika dia berjaya habiskan bola dia sendiri ataupun dia punya buah kerem sendiri, dia dikira sebagai pemenang. Okey, sekian itu saja. Terima kasih.